Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih bagi pengajaran pula dah, bagi kepercayaan kepada Abang untuk bercerita kisah-kisah yang disampaikan oleh ramai orang. Moga-moga jadi iktibar lah untuk Abang dan juga untuk semua. Yang baru-baru ni Abang ada cerita pasal, bukan baru-baru ni, hari tu lah kan, cerita pasal petua bogel tu. Lepas tu bila Abang balik rumah, rupanya bapa Abang pun cerita, oh ada rupanya petua bogel tu. Abang tak sangka lah petua tu betul-betul diamalkan, pernah menjadi sebahagian daripada budaya orang Melayu. Tak tahulah kalau orang Cina dengan orang India ada tak betul-betul bogel macam tu. Kalau tersesat bogel macam tu untuk cari jalan keluar. Okey, melalut sikit. Hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita. Kisah yang pertama berkenaan dengan seorang budak perempuan berlaku pada tahun 2009 di Sekudai, Johor, tentang dia terkena minyak guna-guna. Tapi minyak guna-guna ni diperbuat daripada air tutut gajah. Sebab penonton Abang ada terdiri daripada anak-anak kecil. Jadi kalau mana-mana anak-anak kecil yang tak faham, boleh tanya dengan mak ayah. Pak cik tak bolehlah nak beri penerangan lebih lanjut. Hara pak cik kan, pak cik ni maklumlah, pak cik ni kan muda lagi. Okey, itu cerita yang pertama. Cerita kedua pula berkenaan dengan surau yang terletak di satu syarikat di Shah Alam, Selangor, berlaku lebih kurang tahun-tahun yang terkini, 2021 macam tu. Dan cerita yang kedua ni agak unik sikit. Abang suka cerita yang kedua ni. Dan cerita ketiga, cerita yang paling panjang untuk hari ni, berkenaan dengan 3 malam yang menjadi cerita heboh di satu PLKN, berlaku pada tahun 2000-an di Negeri Sembilan, salah satu PLKN di Negeri Sembilan. Dan cerita yang ketiga ni betul-betul panjang, betul-betul Abang bila dapat cerita ni melalui WhatsApp voice, Abang suka cerita yang ketiga ni. Dan Abang rasa seram disebabkan 2-3 hari yang lepas Abang kena ganggu. Jadi hari ni Abang menjemput seorang daripada budak rumah Abang untuk temankan Abang bercerita, supaya kalau ada, tak naklah ada gangguan, tapi kalau ada apa-apa yang berlaku, Abang sempatlah bersilat. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, nama dia Ain, berlaku pada tahun 2009 dekat Sekudai, Johor. Sebelum Ain berpindah ke Sekudai, Ain sebenarnya bekerja sebagai seorang nurse dekat satu hospital di Selangor. Tapi disebabkan kerja hospital tu terlalulah sibuk, 2009 kan, macam-macam pesakit dia kena handle. Akhirnya Ain tarik diri, berhenti daripada menjadi seorang nurse dan balik ke kampung dia. Tak adalah kampung, tapi balik ke Sekudai, Johor. Dekat Sekudai tu memang ada saudara mara dia. Tapi dekat Sekudai, Johor tu dia tinggal dengan kawan-kawan dia. Dia bukan tinggal dengan makcik, pakcik ke mak bapak dia, tak. Dia tak tinggal. Dia tinggal dengan kawan-kawan dia. Cerita ni bermula bila sampai dekat Sekudai, Johor. Dia duduk dekat satu rumah perempuan lah kan. Takkan duduk rumah lelaki, yang rumah perempuan lah. Ain berkenalan dengan beberapa orang budak perempuan. Yang satu tempat kerja baru dia ni adalah satu pejabat. Pejabat ni memang walaupun sibuk, tapi tidaklah sesibuk kerja sebagai nurse. Jadi bila dia berkenalan dengan budak perempuan, ramailah kawan-kawan perempuan, kawan atas kawan, dia kenal dengan seorang budak perempuan. Baik budak perempuannya. Lepas tu budak perempuan tu selalulah cerita tentang boyfriend dia. Dia kata boyfriend dia loving couple, selalu beli hadiah, selalu dia belikan hadiah boyfriend dia. Dia kata oh sangatlah bagusnya. Cumanya boyfriend dia ni banyak perempuan simpanan, maksudnya banyak makwa-makwa lain. Jadi si Ain ni pun dengar lah, gitu je lah kan. Tak disangka-sangka, satu hari Ain dapat mesej daripada lelaki yang dimaksudkan.
Dan lelaki tu adalah namanya Amri. Amri ni lah pakwa kepada kawan baik Ain tu. Okey. Jadi tiba-tiba Ain pelik, kenapa dapat mesej daripada Amri? Okeylah, dia layan. Tak adalah kan, macam dia jawab-jawab lah, dah makan dah, dah mandi dah, dah balik kerja dah, macam tu je lah, jawab-jawab mesej macam tu. Tiba-tiba si Amri ni bagi mesej pelik. Ain, boleh tak kita jumpa, saya nak berbincang pasal masalah saya dengan makwu saya. Makwu saya kan kawan baik awak. Jadi bila Ain dengan macam tu, dia tak naklah dia orang ni yang dah lama bercinta putus di tengah jalan. Jadi dia kata boleh jumpa, boleh, tak ada masalah. Jadi dia orang pun jumpalah dekat satu kedai makan dekat Skudai tu. Waktu tu Ain cakap dia masih lagi free hair, masih lagi tak pakai tudung waktu tu. Jadi lepas jumpa borak-borak, lelaki ni ceritalah yang makwa ni beginilah, perahugut lah, jahat lah, apa benda lah. Tapi Ain cakap, aku dengar sebaliknya. Aku dengar kau ni memang kaki perempuan. Dia kata, tak adalah, tu semua kawan-kawan Ain. Dia kata, kawan kau tu terlalu cemburu lah, aku tak tahu nak buat apa pun. Tengah borak-borak macam tu, tiba-tiba tangan lelaki tu pegang rambut Ain sampai Ain tepis. Apa hal pula aku pegang rambut aku? Tak, aku nampak ada habuk, macam ada serangga nak ringgap dekat kau punya rambut tersangkut dekat rambut kau. Jadi aku alihkanlah, aku halau lah serangga tu. Oh, okey, tak apalah. Ain pun okey lah, tak ada masalah. Sambunglah borak. Dan habis daripada borak tu, Ain pun baliklah. Dia kata dia nak minta diri. Kan dah petang sangat waktu tu, hari Sabtu macam tu lah lebih kurang. Dia pun baliklah, dia minta diri, dia balik. Bila dia sampai rumah, masuk je dalam rumah, Ain terus teringat si Amri. Dia teringat macam mana senyuman Amri. Dia teringat macam mana Amri jalan. Dia teringat macam mana Amri makan, minum. Dia teringat semua benda. Mula-mula dia ingat macam, apa hal aku teringat Mamat ni pula. Okey, dia pergi mandi. Lepas mandi, dia solat maghrib, dia ingat, dia lupa. Tak, makin teruk. Nak tidur, makin teringat. Sampaikan dia kata, malam tu dia pinjam Walkman kawan dia. Dengar, sambil dengar lagu cinta. Bayangkan si Amri, walaupun budak rumah dia, satu rumah dengan dia, adalah makwa kepada Amri, tapi mak teringat gila. Ya Allah, dia teringat sangat-sangat. Akhirnya dia confess, kalau orang putih cakap confess, kalau orang Melayu kata berterus terang lah dengan kawan yang perempuan dia. Dia kata, aku sebenarnya bukan nak memutuskan hubungan dengan kau, tapi boleh tak kau lepaskan Amri dari tangan kau? Aku dah terpikat dengan Amri. Jujurlah, kawan dia, kau nangis-nangis lah sampai hati. Kau buat aku macam ni, kata, sampai hati. Kau ambil lah Amri tu. Nampaknya jodoh aku dengan Amri tak ada jodoh lah. Dia kata, oh seronok lah Ain. Gila, akhirnya aku dapat Amri. Jadi sejak daripada tu, dia orang memang berkapal-kapal, ke mana-mana pergi sama. Macam belangkas dengan belangkas. Amat cakap belangkas dengan belalang. Macam belangkas, bertepek je ke mana-mana pergi. Dan tanpa Ain perasan, semua duit simpanan dia habis, duit tabung haji dia habis, duit tabung haji mak dia yang dikumpulkan untuk mak dia pun habis, duit yang dia kumpul-kumpul nak buat kahwin pun habis. Waktu tu dia kata setiap kali berjumpa, mesti Amri kata, dia susah lah, dia tak ada duit lah, makan ikan bilis saja, tak ada makan nasi. Jadi dia kesian dengan Amri ni, dia bagi semua harta-harta. Tapi mujurlah Ain cakap, masih lagi dia ada harga diri. Yang itu dia tetap kekalkan sampai dia kahwin. Dia kata, Alhamdulillah, dia kata, bagus dah ni. Tapi Amri tak ambil kesempatan lah ke arah tu. Amri ambil kesempatan ke arah duit. Habis harta-harta. Sampaikan yang penting Ain kata, awak mesti telefon saya dan setiap malam cakap I love you. Itu je, cukuplah. Awak nak harta saya, ambil lah. Bila nampak teruk sangat, budak-budak rumah si Ain ni tengok Ain kusut masai. Ain dah tak cantik macam dulu tau. Waktu tu Ain cerita, kawan dia selalu tegur, terutama bos dia. Bos dia memang selalu tegur, kenapa Ain selekeh. Dah dia tak ingat nak mandi pun cepat-cepat dia mandi. Sebab dia nak baring, dia nak tengok gambar Amri. Bercinta lah Amri ni. Sedih lah kalau tak dapat jumpa Amri. Walaupun tadi jumpa, baru masuk rumah, dah teringat pula Amri pun cara makan. Susah ni. Okey. Jadi pada satu hari Amri cakap motor dia rosak. Lepas tu yang si Ain ni memang pergi kerja naik motor.
Dia cakap dengan Amri apa? Ambillah motor saya lah. Tok Amri tanya, macam mana awak nak pergi kerja? Tak apa, saya jalan kaki. Kata, jauh tak awak punya tempat kerja? Adalah lebih kurang 10 kilometer. Jalan. Ain jalan. Sanggup berjalan. Bagi motor dekat Amri. Oh, Amri lenjan motor tu sampai tercabut segala barang. Nanti abang cerita. Jadi bila dah pergi kerja jalan kaki ni, sebab duit pun kurang lah kan, sebab kerja sebagai kerani, tak adalah gaji besar sangat. Jadi dah macam tu, bos si Ain ni, orang Cina, dia cakap, Ain, saya rasa lebih baiklah awak pergi jumpa orang ngubat-ngubat. Saya tengok awak ni lain macam paginya. Dah ambil, dia huru-hara dah. Dengan rambut tak bersikat. Motor mana motor? Dia kata, motor saya bagi pada Amri, bos, kesian dia nak pergi kerja. Dia tempat kerja dia dengan rumah dia jauh ke? Oh, jauh bos, 2 kilometer, sian dia. Rumah awak daripada tempat kerja berapa jauh? 10 kilometer. Tak apa bos, saya boleh jalan kaki. Ya Allah, hai. Kalau abang jadi bos, aku lempang. Kesian tengok budak perempuan ni. Kesian abang dengar cerita ni, faham kesian. Yang cerita kat abang ni Ain lah, Ain yang cerita terang-terang. Kalau abang jadi bos dia, abang goyang badan dia, sedarlah gitu. Jadi bila dah macam tu, Ain pun balik rumah. Ain tanyalah dengan kawan-kawan dia, aku ni nampak teruk sangat ke? Sebelum sempat tanya, kawan-kawan dia semua bagi pandangan gini. Lepas tu ada yang cakap Amri tu semua kaki perempuan, siap tunjuk bukti lagi. Perempuan, ada 4-5 perempuan yang pergi dating dengan Amri. Oh, dia tak percaya. Dia kata itu semua kawan-kawan, cintanya tetap pada aku. Dia kata, oi. Tapi disebabkan semangat kawan tu kan, ya, so si kawan-kawan dia ni pun bawalah si Ain ni pergi jumpa dengan seorang bomoh lah. Bukanlah bomoh, dia kata pakar perubatan lah Islam. Nama dia Pak Lan. Jadi bila Pak Lan tu nampak Ain ni kat depan mata dia, dia terus cakap, engkau ni dah kena teruk dah ni. Jadi waktu dia orang jumpa Pak Lan tu, meniaga kat kedai makan. Jadi Pak Lan kata tak apa, tunggu Pak Lan balik esok pagi, esok petang, datang rumah Pak Lan. Besok Pak Lan datang kat kedai. Lepas tu diorang pun petang tu ramai-ramai lah dengan kawan-kawan semua. Ain dan kawan dia pergilah rumah Pak Lan. Lepas tu orang tanya, apa sebenarnya yang Pak Lan nampak masa dekat kedai tu? Pak Lan cakap apa? Ain ni dah terkena, dah ada seseorang hantar sesuatu dekat dia. Ada orang yang dah terkena, dah colek minyak pengasih, tapi saya tak pasti, Pak Lan tak pasti jenis minyak pengasih macam mana. Bagi Pak Lan buat ikhtiar dulu. Jadi Pak Lan pun buatlah ikhtiar dia, tengok geluk jampi ke apa ke, abang pun tak pastilah, tapi dia kata ikhtiar dia lah. Lepas tu barulah Pak Lan beritahu, rupanya memang Ain dah terkena dengan minyak gajah. Nanti tegangkanlah abang tak boleh nak cakap. Senangnya minyak gajah lagi senang. Jadi dia dah terkena. Dia kata dia letakkan minyak tu dekat di badan Ain. Jadi buatlah perubatan, habis macam-macam lah, tabur bunga malai lah, bunga raya semua. Akhirnya Ain sedar. Balik daripada berubat tu, Ain terus rasa, apa hal aku suka dengan Mamat ni pula. Baru dia rasa, bodohnya dia, baru dia perasan dia hilang duit simpanan dia, duit tabung, duit shilling yang dia simpan. Dalam tu ada lebih kurang 4-500 dah, dia kata duit shilling seposen dia simpan sampai 4-500, lesap semua. Duit tabung haji pun habis. Jadi waktu tu dia rasa menyesal sangat-sangat. Tengah dia dah menyesal kemenyesalan dia tu, tiba-tiba Pak Lan telefon. Pak Lan cakap apa? Mengikut apa yang Pak Lan rasa, cuba cari di sekitar bilik Ain. Mungkin ada sesuatu yang diletakkan membuatkan Ain punya fikiran sentiasa dengan dia. Rupanya bila cari kat bawah katil ada satu botol kecil. Botol kecil itu pun Ain esoknya bawa pergi jumpa Pak Lan. Waktu Pak Lan cakap, rupanya inilah dia. Memang betul lah mengikut apa yang Pak Lan nampak. Dia menggunakan air gajah untuk jatuhkan, untuk menguasai Ain. Waktu tu Ain kata rasa sakit hati gila. Dan sejak daripada tu budak power dia tu dah tak telefon dia lagi. Macam seolah-olah dah tahu Ain memang dipergunakan. Dan cerita tu terputus
tu je, dan selepas tu Ain pun berhenti kerja dan pulang ke kampung. Bahaya ilmu-ilmu macam ni. Pengajarannya, anak-anak gadis, adik-adik, jangan semata-mata jumpa dengan lelaki yang nak menggabungkan kita, jangan bagi pegang-pegang. Kita tetap ada syariat Islam, ada batas-batasnya. Jangan kita keluar sesuka hati. Bawalah teman. Kalau boleh datinglah depan mak bapak kat rumah aje. Selia selamat. Kena tercolek-colek minyak-minyak buhara kan, sedih kan. Cerita yang kedua pula adalah pengalaman seorang lelaki namanya Pawi berlaku pada tahun 2021. Pawi ni bekerja dekat satu syarikat swasta di Shah Alam. Dan dia ni pula memang terkenal sebagai pekerja yang suka datang awal dan juga suka balik lewat. Pawi cakap dia suka datang awal sebab dia nak buat kerja dia banyak. Nak pula waktu tu baru habis PKP, bukanlah baru habis PKP, tapi kita baru boleh kerja semula dalam syarikat kan, dalam tempat kerja. Jadi banyaklah benda yang perlu diuruskan. Dan dia pula pada waktu tu memang baru lagi kerja sebulan dua. Mula-mula dia kerja sebulan dua, tiba-tiba PKP. Lepas PKP dah kerja daripada rumah. Lepas tu sekarang ni sambung balik kerja. Okey, cerita dia macam ni. Dia kata sepanjang dia kerja dekat situ, dekat Shah Alam, bangunan tinggi lah. Cuma suraunya kat tingkat pertama. Ground floor, atasnya tingkat pertama. Dia kata sepanjang dia kerja dekat situ sampai sekarang, dia rasa surau dekat tingkat 1 macam ada benda yang tak kena. Okey, jadi ada dua pengalaman yang dia ceritakan abang melalui email. Apakah yang dia jumpa sewaktu semayang dekat surau di tingkat 1, bangunan syarikat di Shah Alam. Okey, pada satu hari dia datang awal ke syarikat tu. Tujuannya adalah nak buat kerja lah. Jadi dia datang waktu tu sebelum masuk waktu subuh. Jadi lebih kurang pukul 5 macam tu. Dia pun pergilah semayang dekat surau. Jadi cerita, dia sebelum ambil semayang, dia letakkan handset dia dekat atas satu kerusi dekat dalam surau tu. Jadi dia pergilah terus ambil semayang. Dan lepas dia ambil semayang, dia teruslah tunggu untuk solat subuh sambil zikir. Dan bila habis azan berkumandang, dia pun semayanglah subuh. Waktu dia semayang subuh, tiba-tiba dia dengar ada satu benda jatuh. Dia teruskan semayang sebab dia rasa mungkin cleaner datang kot. Cleaner datang nak bersih-bersih, kerana cleaner datang awal kan, yang tukang bersih-bersihkan office. Habis dia semayang, dia tengok handset dia dah terjatuh ke bawah. Siapa yang usik, dia pun tak tahu. Dan sepanjang dia solat, dia memang tak ada dengar ada cleaner yang masuk. Tapi dia yakin yang benda tu adalah berpunca daripada sesuatu yang ada dekat surau tu lah. Dengan kata lain, makhluk alam sebelah lah kan. Okey, tak ada masalah. Jadi dia pun bekerja lah macam biasa. Dan dia pada waktu tu dia tanyalah dengan makcik cleaner pukul berapa datang. Makcik cleaner cakap dia orang datang semua pukul 8. Jadi sasahlah. Yang terbalikkan, yang jatuhkan dia punya handset tu bukanlah makcik cleaner, tapi sesuatu. Okey, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, selang beberapa hari dia semayang Zuhur dekat surau tu. Tapi dia sampai dekat surau tu lebih kurang pukul 12. Dengan kata lain, dia sampai awal lah kan, sebab dia rehat awal. Jadi sementara nak tunggu Zuhur tu, dia berzikir-zikir lah. Zikir-zikir punya zikir. Akhirnya dia rasa mata dia macam nak mengantuk, nak terlelap. Okey, tak ada masalah. Dia pun kata Zuhur ada lambat lagi lebih kurang 1 jam. Sebab dia rehat pukul 12. Zuhur lebih kurang pukul 1.30. Jadi ada lebih kurang 1 jam lebih. Pada waktu tu pula dia ni puasa sunat. Jadi dia rasa macam nak tidurlah kejap, ngantuk kan. Tengah-tengah dia tidur, korang tahu, dia dengar satu benda jatuh. Dan dia waktu tu terkejut gila. Padahal tengah hari tu, terkejut gila. Sekali dia buka mata, ada satu benda yang dia kata lain macam. Dekat surau tu, ada satu penunjuk arah kiblat. Kalau korang pernah masuk surau, mestilah pernah masuk surau kan. Dalam surau tu, dia akan ada satu penanda kiblat macam anak panah yang terletak dekat atas kapet. Selalu penanda anak panah ni sama ada orang letak dekat bumbung, kat siling ataupun dekat kapet. Yang ini dekat kapet. Tapi yang peliknya, bila dia buka mata, penunjuk arah kiblat tu dah beralih tempat. Memang dia yakin waktu dia masuk mula-mula ke surau tu, dan memang dia biasa semayang kat surau tu, penunjuk arah tu memang duduknya memang dekat lantai, dekat kapet. Tapi tak tahulah kenapa waktu tu penunjuk arah dan menunjuk ke arah tempat lain.
ke dinding, melekat, bukan melekat, mendekati dinding. Dia kata ada yang tak kena benda Allah ni. Tak apalah, bila dengar sembahyang azan Zuhur, dia pun sembahyang Zuhur. Bila dia sembahyang Zuhur, dia rasa macam ada orang masuk dalam surau tu bersama-sama dengan dia. Walaupun dia tak dengar bunyi apa yang masuk, tapi dia yakin ada seseorang yang sembahyang bersama-sama dengan dia. Dan mengikut email yang abang dapat sampai sekarang, dia rasa ngeri dengan surau tu. Dia rasa bukanlah benda jahat, tapi mungkin jin Islam ke yang duduk kat surau tu pun kita tak tahulah kan. Tapi dia ambil keputusan tak nak datang awal dan tak nak balik terlalu lewat. Dan dia kalau setiap kali semayang kat surau, dia akan semayang berdua, berteman. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, Ruhaiza. Sebenarnya nama yang sebenar adalah Ida. Tapi abang tukar kepada Ruhaiza atas permintaan seorang lelaki. Penonton abang boleh tak gunakan nama Ruhaiza sempena nama isteri dia. Jadi ini adalah surprise untuk isteri kepada lelaki tu yang nama Ruhaiza. Moga-moga dengan video ni bolehlah buat kenangan kan. Boleh tunjuk lah nanti nama mak ada dalam YouTube. Macam lebih kurang macam tu lah. Okey. Ceritanya berlaku pada tahun 2000-an, tapi tak dinyatakan tahun 2000 berapa. Dia kata tahun 2000-an. Disampaikan oleh Ruhaiza kepada abang tentang pengalaman dia selama di PLKN. Dan PLKN itu terletak di Negeri Sembilan. Banyak kali abang dapat cerita PLKN, tapi cerita PLKN kali ni paling ekstrim abang rasa. Okey, cerita dia macam ni. Bila PLKN ni memang kebanyakannya terletak dekat kawasan baru. Kawasan-kawasan yang bukanlah hutan sangat, tapi di kawasan belukar. Tapi memang paling penting kawasan baru. Dibangunkan beberapa bangunan untuk menempatkan pelatih-pelatih. Dan sekarang ni dah tak ada lagi PLKN. Bagi anak-anak, PLKN tu adalah khidmat negara. Kita kumpulkan anak-anak muda dekat satu kawasan, baik Cina, Melayu, India, orang pribumi, Sabah Sarawak, kumpul sama-sama, kerjasama, macam itulah. Itulah PLKN. Bagus sebenarnya, abang suka PLKN ni, walaupun abang tak berpeluang pergi kan, zaman abang tak ada PLKN. Okey, jadi ceritanya bermula, kata Ruhaiza, adalah pada malam kedua. Macam biasa, diorang siang buat aktiviti, dan aktiviti ni ditamatkan dengan solat beramai-ramai dekat surau. Cerita dah mula Waktu dia orang tengah, Ruhaiza ni waktu tu dia semayang, dia kata dekat dengan tepi tau, dekat dengan tingkap, bukanlah tingkap, dekat dengan saf paling tepi sekali, duduk paling tepi sekali. Tengah-tengah dia orang solat, tengah-tengah solat ni dia kata, tiba-tiba surau gelap, bergelap satu surau, semua orang tengah semayang. Waktu tu Ruhaiza kata, ya Allah, dia ni dah lah first time duduk jauh daripada keluarga. Time ni pula surau dia bergelap. Dia kata, tak apalah, dia semayang, apa-apa jadi. Dia terekam dengan kawan dia sebelah, dah ketakutan kan. Baiklah, dia kata. Semayang diteruskan. Ini malam kedua tau, bukan malam pertama. Malam pertama tak ada masalah, malam kedua. Jadi semayang diteruskan. Tengah-tengah imam baca semayang isyak kan, rakaat kedua, tiba-tiba ada benda mengilai kat luar. Mengilai dekat dengan surau. Kuatlah tu, dan bukan mengilai dekat tanah, mengilai dekat di kawasan pokok-pokok. Kalau dekat tanah mungkinlah ada pelatih-pelatih yang nak dengki-dengki ke apa. Ini tak, dekat pokok-pokok terbang. Bunyinya menghinggap dari satu pokok ke satu pokok. Takkan pelatih gigih pula nak menakutkan student. Dia kata memang bukan pelatih, memang benda Allah tu, makcik rockers. Waktu tu dia kata menyesal duduk dekat saf paling tepi sekali, orang paling tepi. Dia ingat dia duduk tepi senang nak balik. Tak, dia kata dia menyesal gila. Tapi semayang diteruskan, imam teruskan semayang, malah bacaan tu dikuatkan. Agaknya waktu tu baca bergema lah dalam satu surau tu. Tapi bila bacaan tu bergema, dia gelega sikit lah. Dan bunyi mengilai tu makin lama menjauh, makin lama menjauh, dan makin lama hilang. Pada waktu tu surau masih lagi gelap, tak buka lampu. Sebab lampu macam termati lah, macam short circuit kan. Jadi semayang pun diteruskan. Bila dah tengah-tengah semayang tu, rakaat keempat, dah memang dah nak habis, dah tahiyat akhir, dah nak habis solat,
tiba-tiba seorang budak perempuan menjerit. Menjerit dan budak tu dekat pula dengan Ruhaiza ni. Dia punya menjerit sampai Ruhaiza kata, macam nak terkencing bang. Dan dia penakut, first time duduk jauh pada mak, duduk dalam hutan pula. Nak terkencing bang, dia dekat jarak 3-4 orang daripada saya. Dan waktu dah menjerit tu, imam terpaksa lajukan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah kecoh surau, dalam surau tu kecoh, gelap. Masing-masing pakai telekung. Lepas tu ada seorang pula menangis, menjerit-jerit. Kau boleh bayangkan tak? Abang rasa waktu tu, kalau abang student lelaki waktu tu, abang pun kata, gila, gelap yang bergerak adalah orang pakai telekung kan, ke kanan ke kiri, dah macam hantu dah rasa. Putih gitu. Dah menjerit-jerit. Semua orang dah huru-hara dah masa tu. Tapi sebaiklah imam tu adalah ustaz yang bertugas, dia boleh buat ruqyah lah. Bila dah ruqyah, belum sempat budak tu reda, seorang lagi budak perempuan menjerit-jerit juga. Dekat surau pada waktu tu, cerita Ruhaiza 2 orang tombang sebab histeria. Adakah disebabkan dengan bunyi makcik rockers tadi melintas? Wallahualam. Tapi itu yang berlaku. Jadi dah 2 orang menjerit. Sebaik ustaz dapatlah handle. Okey, tak ada masalah. Dan budak tu akhirnya sedar. Dan diorang pun teruslah bergerak pergi kantin untuk minum malam. Itu memang aktiviti PLKN. Bila minum malam tu kecoh lah kan. Kecoh apa jadi dengan budak tu. Budak tu yang berdua tu dibawa ke asrama. Dan nak jadi cerita, dua-dua yang dirasuk tu duduk dekat satu asrama yang sama. Jadi kalau ikut cerita Ruhaiza, dia ni kumpulan Charlie. Budak perempuan yang dua-dua kena histeria tu adalah kumpulan Bravo. Lebih kurang lah abang pun tak pasti betul ke tidak. Yang abang ingat Charlie dengan Bravo tu je. Yang pertama apa? Alpha. Jadi okeylah, kecoh lah kat tempat minum malam tu. Kau tahu tak ada budak kecoh-kecoh. Dah ramai lah yang tanya-tanya dengan Ruhaiza, sebab Ruhaiza dekat dengan budak tu kan. Ruhaiza cakap, memang aku pun dah takut juga waktu tu. Kalau rasa macam dah tak kuat iman, macam aku pula yang nak tombang kena histeria. Jadi dah habis-habis minum tu, diorang pun baliklah ke asrama. Jadi Ruhaiza ni ada beberapa orang kawan baik lah, termasuk seorang budak perempuan namanya An pun kawan baik dia. Jadi bila dia orang balik tu, dia orang kena melintasi blok budak perempuan Bravo dahulu, baru sampai dekat blok dia, iaitu blok budak perempuan Charlie. Jadi bila dia lalu tu, takut jugalah, dia kata tengok bilik terang semua. Okey, bila sampai dekat asrama, kecoh lagi cerita tak habis. Cerita lagi, habis cerita. Okey, bila dah dekat pukul 10 malam dah macam tu, lampu pun nak dipadam, nak ditutuplah lampu. Jadi bergelaplah satu blok perempuan Charlie. Macam tu juga dengan blok-blok yang lain. Semua orang kena tidur, dipastikan tidur oleh warden. Jadi tengah-tengah tidur, lebih kurang pukul 12:30 malam lah macam tu, Ruhaiza terbangun. Sebab dia ada masalah. Dia kata dia ni susah nak tidur bila dekat tempat baru. Jadi kalau bunyi cengkerik melintas pun dia boleh terbangun. Malam tu pukul 12 tepat, 12 lebih, tak adalah tepat sangat 12 lebih, dia dengar ada budak perempuan menjerit kuat gila. Dan dia terbangun. Bila dia terbangun, dia tengok daripada cermin, dia nampak blok depan dia, iaitu blok budak perempuan Bravo, terang benderang. Jadi dia ni pun bangun, dia kejut lah dia kejut dah tu, dia kejut lagi seorang kawan dia. Jadi ada 3-4 orang yang tersedar pada waktu tu. Lepas tu dia orang tanyalah, kau dengar tak budak perempuan tu jerit? Masing-masing rupanya dengar juga. Tapi masing-masing dah ketakutan, tak naklah bergerak daripada tempat tidur. Tapi yang Ruhaiza ni jenis yang tabah jugalah budak perempuannya. Jadi bila dia orang pun berkumpul-kumpul, pergilah dekat tepi tingkap, menjengah-jengahlah dekat tingkap. Daripada kejauhan tengok blok Bravo dah terang, budak-budak perempuan semua dah keluar daripada blok Bravo. Adalah lebih kurang 8 orang budak perempuan yang ada dekat dalam tu. Lepas tu dia orang kecoh-kecoh nak panggil ustaz. Lepas tu Ruhaiza cakap apa? Jom kita pergi mengendap, nak tengok dekat blok sana apa yang jadi. Jadi dia orang pun 3-4 orang ni, termasuk An ni, pergilah blok sebelah, jengoklah apa yang berlaku kan. Dia orang nampak memang budak perempuan yang histeria adalah budak perempuan pertama yang histeria dekat dalam surau tadi.
orang yang sama. Jadi budak perempuan tu menjerit-jerit. Korang boleh bayangkanlah kalau budak perempuan histeria kan, orang 10 orang pegang pun dia selamba badak aja, tolak, terpelanting. Budak-budak perempuan lain yang pegang-pegang lain semua tangan-tangan kurus. Kan budak boleh PSPM tangan ganting aja. Belum. Yelah, muda-muda kan waktu tu, jadi terpelanting budak perempuan tu. Nasib baik waktu tu kata Ruhaiza, ustaz dah ada berukiah-rukiah lah ustaz. Akhirnya ada seorang warden halau lah budak-budak yang lain yang tak ada kena-mengena. Rupanya budak perempuan Alfa pun datang dekat situ nak nengok, budak perempuan Charlie pun datang dekat situ nak nengok, duk jenguk-jenguk daripada tingkap apa yang berlaku. Dan ada seorang warden halau lah budak-budak, yang mana-mana budak-budak perempuan yang bukan daripada grup Bravo sila kembali ke asrama masing-masing. Dan diorang pun kembali asrama masing-masing, termasuk Ruhaiza. Dan bila malam tu kata Ruhaiza dah terkebil-kebil, nak tidur pun susah, tapi akhirnya tertidur juga sebab kepenatan. Jadi besoknya kecoh lah cerita tentang 2 kali histeria dekat surau dan juga dekat bilik Bravo. Dan orang yang sama, yang histeria tu orang yang sama. Nanti siapa-siapa yang histeria malam tu komen dekat video abang, bang saya lah yang histeria tu. Biasa sikit kan. Jadi tak adalah cakap abang ni kaki DVD. Okey, jadi esok siangnya, hari siangnya kecoh lah cerita pasal budak yang kena histeria tu. Okey, dah kecoh-kecoh, aktiviti berjalan seperti biasa dan malam pun kembali seperti biasa. Malam tu diorang buat bacaan Yasin ramai-ramai. Lebih kurang diorang buat bacaan Yasin ramai-ramai selepas sembahyang Isyak. Bila lepas sembahyang Isyak, dah habis bacaan Yasin, dia orang pun pergi minum. Ruhaiza dengan kawan-kawan dia, dengan tim-tim lain. Jadi tapi cerita tentang hantu tu masih lagi menakutkan sebab dia berlaku malam kan. Ada juga yang bercakap lah, jangan-jangan malam ni jadi benda yang sama kot. Waktu janganlah, takutnya. Okeylah, tak apa. Jadi diorang pun dah habis minum dekat-dekat pukul 10 malam. Diorang pun bergeraklah ramai-ramai, Ruhaiza dengan beberapa orang kawan dia nak balik ke blok perempuan Charlie. Dan blok perempuan Charlie tu adalah blok yang paling hujung dari yang paling jauh daripada kantin tempat diorang minum. Jadi bila diorang balik tu, diorang kena melalui satu kawasan yang gelap. Tiba-tiba bila diorang sampai dekat suatu kawasan yang gelap tu, Ruhaiza nampak sesuatu dekat tengah gelap, iaitu gula-gula. Waktu tu Ruhaiza kata automatik mulut dia terus gula-gula. Sebenarnya bukan gula-gula, benda tu lah kan, tapi takkan abang nak sebut menjerit pula. Waktu dah pukul 12.30 malam ni memang tak lah kan. Tapi abang tukar gula-gula. Kawan-kawan dia berlari, semua berlari. Diorang tak berlari dekat dalam asrama Charlie, tapi diorang berlari ke kafe balik, ke kantin balik. Rupanya bila sampai kat kantin dah menjerit-jerit, ada yang menangis. Waktu tu bukan seorang, semua yang 5-6 orang yang berjalan dengan Ruhaiza malam tu memang nampak. Diorang ingat nak senyap-senyap, diam aja balik sampai ke asrama, barulah diorang buka cerita. Tapi Ruhaiza waktu tu dia yang buka mulut, gula-gula. Habis, semua berterabur lagi dekat kantin. Sampai dekat kantin, nasib baik ada lagi ustaz dengan warden-warden lain tengah duduk minum-minum. Dah menangis-nangis tu, diorang tanyalah warden, kenapa ni? Waktu diorang kata diorang nampak gula-gula duduk tercegat dekat tempat gelap. Lepas tu ustaz cakap lah, tak apa, kita orang warden dengan ustaz akan teman sampai ke asrama. Dan diorang pun pergilah balik ke asrama ditemani dengan ustaz-ustaz. Itu memang sampai dekat asrama, masing-masing takut gila, teringat. Diorang kata teringat. Kalau abang pun teringat, susah tidur. Jadi malam tu bila tutup je lampu, diorang tidur satu katil 2 orang. Bergempit-gempit sikit lah. Masa tu kan anak-anak dara, masih lagi ramping-ramping, toge-toge kan. Sekarang dah jadi mak-mak orang, mungkin masih toge lagi. Yalah, budak-budak perempuan sekarang kan memang suka bersenam, jaga-jaga badan, jaga suami. Okey, melalut sikit. Okey, itu adalah malam kedua. Jadi besok pagi tambah kecoh. Sudahlah histeria 2 kali. Ada makcik rockers melintas bunyi sumbang suara. Lepas tu nampak pula gula-gula tercegat. Memang kecoh lah waktu tu. Oi, heboh waktu tu. Nanti komen-komen siapa yang ada kat tempat kejadian. Dan bila hari seterusnya, aktiviti berjalan seperti biasa sampailah malam. Ini adalah dia punya kemuncak ceritanya.
Bila sampai malam tu, malam selepas sembahyang Isyak, dia orang buat sembahyang hajat dan juga bacaan Yasin ramai-ramai. Selepas bacaan Yasin dengan sembahyang hajat, dia orang pun pergilah minum dekat surau pula, dekat kantin. Bila minum dekat kantin, okeylah, tak ada masalah. Tiba-tiba budak yang pertama histeria tadi, yang malam sebelum tu kan, malam kedua tu, dia histeria lagi, tapi kali ni dia histeria pelik sikit. Dia menjerit, dia kata, dia datang, tolong, dia datang. Budak-budak dah cuak bila budak yang sama nak histeria. Tiba-tiba budak yang tu tombang, menangis. Bila dah menangis, yang masing-masing dah ketakutan. Lepas tu ustaz terus ambil langkah segera, iaitu siapa-siapa yang masih ada lagi pegang Yasin, masih lagi ada wuduk, buka Yasin baca. Waktu tu Ruhaiza dah gigil-gigil ni, buka baca. Dia dah tak ingat dah apa bentuk bacaan Yasin, dia tak ingat. Bukan dia je, kawan baik dia yang An tu pun sama, lagi teruk gigil-gigilnya. Tu Ruhaiza bila dia tengok kawan dia lagi teruk gigil daripada dia cakaplah, tenang, jangan gelabah. Sebenarnya tu adalah terapi untuk diri dia. Dia memujuk diri, tenang An, kalau kau jadi macam kau gelabah, nanti kau pula histeria. Tapi belum sempat, seorang kawan dia tombang pada malam tu. Semuanya perempuan yang tengah bertelekung, yang tengah pegang Yasin, baru nak buka baca, gigil, menangis, melalak-lalak. Ustaz kata teruskan baca. Yang mana budak-budak lelaki teruskan, bacaan kuat. Budak lelaki sumbang suara lah, naiklah bacaan Yasin tu kuat gila. Pada waktu tu Ruhaiza dalam hati dia antara aku kuat ke tidak, aku nak histeria ke ni, Dan macam tu juga dengan An siap nangis lagi. Ruhaiza, aku tak kuat, aku rasa badan aku dah lain macam ni, aku rasa benda tu dah masuk dalam aku dah nak kena histeria, dia kata. Ruhaiza kata sabar, An, tenang, kita kena baca Yasin betul-betul. Bila dah macam tu, An pun buka baca Yasin. Ya betul, kita kena baca Yasin. Baru dia start bacaan Yasin, kuat-kuat lah bacaannya kan. Jadi malam tu lebih kurang mengikut cerita Ruhaiza, 10 orang tombang, semua budak perempuan yang kena histeria, dan cerita tu memang kecoh lah. Tapi yang bagusnya sampai hari itu je histeria berlaku. Sepanjang diorang di PLKN tu sampailah tamat, tak ada lagi histeria. Itu adalah kemuncak ceritanya, dan histeria tu menjadi sebahagian daripada pengalaman cerita diorang. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap menjadi iktibar untuk kita semua. Okey, jadi iktibar cerita ni sebenarnya bukan ada yang cakap bang cerita ni samalah bang dengan cerita kat Google, cerita saya pernah dengar makcik saya cerita. Sebenarnya pengalaman kita mungkin sama, tapi yang penting pengajaran yang kita ambil daripada sini. Yang penting apa-apa pun berlaku, dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan Tuhan. Kita minta semua daripada Allah Ta'ala, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, banyakkan selawat Nabi, apa-apa pun. Dan cerita yang pertama adalah yang paling bahaya bagi abang, tentang budak-budak perempuan, anak-anak gadis. Kalau kita, yelah abang pun dah pangkat pakcik kan, jadi kena pastikanlah anak-anak gadis kita ni tak ada terjebak dengan perkara-perkara macam tu, bahaya. Masih ada lagi orang yang amalkan ilmu-ilmu minyak-minyak pengasih, minyak gajah tu kan. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.